terakhir Yang Berhormat Permatang Pauh. 5 minit. Terima kasih, Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya. Alhamdulillah setelah berdekad lamanya kita dapat mendengar perbahasan Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021 dan antara sentimen yang dibangkitkan oleh ramai ahli parlimen adalah kerana begitu banyak pelanggaran yang berlaku di mata kita, bukan sahaja di kalangan masyarakat, tapi memberi kesan kepada keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Saya masih ingat lagi undang-undang ini, kalau tengok kronologi yang dibekalkan oleh Kementerian Wanita sendiri bermula tahun 2011, dan izinkan saya membawa sedikit penghargaan kepada khususnya the joint action yang telah bersama untuk memperjuangkan dan mengusahakan undang-undang ini. Dan libat urus yang dilakukan oleh Kementerian Wanita yang sudah lama didesak oleh peringkat CSO sangat penting, Datuk Speaker, kerana sekurang-kurangnya membawa kepada arus perdana isu dan juga melengkapkan lagi undang-undang tersebut. Saya fikir antara aspek yang kita bimbang adalah isu atau keperluan meletakkan bukan sahaja pindaan undang-undang semata-mata, tetapi kesedaran antara kita semua. Kalau di United Kingdom sendiri, mereka ada dasar salah laku seksual di parlimen. Maksudnya di sana mereka sedar bahawa ahli parlimen antara pihak dan juga mereka-mereka yang harus belajar. We are always learning. Dan pada saya sudah tentu kita tak mahu sebarang kata-kata kesat dikeluarkan, tetapi sebagai wakil rakyat sudah tentu kita kena bersifat sabar dan kita kena mengutamakan kepimpinan menerusi tauladan. Jadi kalau ada seseorang yang bangun yang menyakiti hati ahli parlimen lain, itu tak boleh dijadikan sebab untuk melemparkan kata-kata yang jauh lebih kesat ataupun berbau seksis. Tapi kembali kepada draft ini, Datuk Speaker, saya ingin juga membangkitkan dalam kenyataan pihak CSO mereka menyebut dengan jelas dan penting the concept of organizational duty of care. Dan saya fikir janji yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri dan seluruh kementerian adalah bagaimana bila berlangsung libat urus, kita mahukan supaya ada peruntukan-peruntukan tambahan yang akan dimasukkan dalam peraturan-peraturan ataupun the regulations that are included. Saya merasakan ini sangat penting, termasuklah program-program latih tubi yang melibatkan kita di parlimen, para guru, seluruh ekosistem supaya di mana-mana tempat sentiasa cakna, sentiasa faham bahawa ia memerlukan kesedaran psikologi, memerlukan pemahaman dalam konsep yang mewujudkan suasana yang lebih selamat bukan saja untuk wanita, kanak-kanak tapi juga masyarakat. Dan dalam undang-undang ini lelaki tidak terkecuali. Jadi bila dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebelumnya, kenapa kita nak satu pandangan atau pendirian yang tegas? Kerana the media is very powerful. Jadi bila sekali-sekala keluar kes-kes tertentu, ia sama ada membangkitkan kekeliruan ataupun memberikan lebih banyak impetus, lebih banyak menggalakkan tindakan-tindakan seksis yang kita mahu hindarkan. Kalau saya boleh rujuk kes terakhir, kerana pada saya undang-undang is one part, tapi kalau di negara Kenya contohnya, mereka melakukan intervensi di sekolah-sekolah. Kerana itulah bila berlaku kes-kes ataupun aduan yang dibangkitkan menerusi period spot check dan sebagainya, ini peluang besar sebenarnya, peluang kepada semua kita yang merupakan sama ada ibu ataupun mereka yang berdampingan dengan anak-anak, sesiapa pun. The children are our future. Jadi kita nak bangkitkan kesedaran ini supaya kita boleh melahirkan suasana yang lebih cakna, menghormati wanita, menghormati dan memberikan makna kepada bagaimana kita memberi maruah kepada satu sama lain. Jadi saya berharap Yang Berhormat Menteri, ini merupakan undang-undang yang dan juga timbalan antara yang terpenting
Saya berharap seluruh kabinet, semua ahli parlimen mengarus perdanakan agenda ini. Kalau Kementerian Wanita sahaja sentiasa dipaksa untuk membawa secara kesorangan, tak mungkin kita dapat ke mana-mana. Jadi kalau ahli parlimen wanita pun dah bersatu dalam bab ini, ya, lebih-lebih lagi penting kita mahukan segala agenda untuk memartabatkan wanita, lebih-lebih lagi undang-undang anti gangguan seksual ini ia mengambil kira keperluan dan memenuhi segmen-segmen yang mungkin tidak lagi dilengkapi menerusi draft awal ini sebelum the regulation saya introduce dapat dibawa oleh semua menteri dan juga ahli-ahli parlimen termasuk juga baling. Kerana pada saya ini bukan untuk menuding jari. Actually pada saya kita lah kena berlapang dada, kita kena ambil tanggungjawab ini dengan baik. Ini peluang yang sangat besar. Saya mahu mengatakan bahawa apa pun bila nampak dan terletak atas meja selepas penglibatan libat urus, ini merupakan satu kejayaan kita bersama. Jadi kita ambil dengan semangat itu. Hanya nak tak nak bila berlaku kes yang berlangsung di luar, kita kena sama-sama bangkitkan dengan penegasan untuk menolak segala elemen gangguan seksual. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pauh. Pembahas dah akhir pada petang ini dan akan disambung esok. Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi esok Rabu 20 Julai 2022. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat.